Assalamualaikum. Tajuk pembincangan kami pada hari ini ialah gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Kumpulan kami terdiri daripada Abdul Azim, Keroto Aini, Putri Milia, Ahmad Danish dan Nur Fatih Nazira. Baiklah, pertama sekali adalah pengenalan. Revolusi industri keempat secara tuntasnya bermaksud automasi berterusan dalam sektor pembuatan dan perindustrian tradisional menggunakan teknologi pintar yang moden. Pada asalnya, revolusi industri ini telah bermula sejak tahun 1820 sehinggalah sekarang, di mana terdapat 3 peringkat revolusi perindustrian. Bermula daripada penggunaan mesin yang dikuasai oleh tenaga wap dan air, penggunaan tenaga elektrik dalam pembuatan skala besar dan elektronik, dan teknologi informasi digunakan untuk membantu sektor pengeluaran. Baiklah, bagi kajian literatur pula, menurut Nurdiana Tifona dalam penulisan yang bertajuk Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam pelbagai bidang, pengertian revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dalam pelaksanaan proses produksi, di mana yang semua pekerjaan proses produksi ini dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin. Seterusnya, menurut M.A. Gouffron dalam penulisan Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kehadiran revolusi industri 4.0 itu memangnya membentangkan barisan perniagaan baharu, pekerjaan baharu, profesion baharu yang tidak dapat difikirkan sebelum. Akhir sekali, menurut Nova Jayanti dalam penulisan jurnal yang bertajuk Mahasiswa dan Revolusi Industri 4.0, fasa perindustrian adalah perubahan sebenar daripada perubahan sedia ada revolusi perindustrian. Kini memasuki fasa keempat. Lokasi kajian bagi kajian ini adalah Universiti Sains Islam Malaysia. Universiti Awam ini ditubuhkan pada 1998. Kampus utama bagi universiti ini terletak di Bandar Baru Nilai. USIM ini merupakan Universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad ke-21. Ia merupakan institusi pengajian tinggi awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama Kolej Universiti Islam Malaysia. Bagi skop kajian untuk kajian ini adalah, kajian ini berfokus kepada golongan masyarakat yang mempunyai masalah penggunaan gadget dalam aktiviti kehidupan seharian. Mengumpulan maklumat dan data kajian pula tertumpu kepada bahan bacaan di perpustakaan USIM dan laman web USIM yang berkaitan dengan agenda yang dibawa oleh dalam kajian. Kajian untuk kajian ini adalah, kajian ini berfokus kepada golongan masyarakat yang mempunyai masalah penggunaan gadget dalam aktiviti kehidupan seharian. Pengumpulan maklumat dan data kajian pula tertumpu kepada bahan bacaan di perpustakaan USIM dan laman web USIM yang berkaitan dengan agenda yang dibawa oleh dalam kajian. Selain itu, kajian ini juga menjerumus kepada ahli keluarga kerana kebanyakan mereka sering mengalami konflik dalam pengurusan penggunaan gadget. Bagi objektif untuk kajian ini pula, kita dapat mengkaji sejarah perkembangan gadget dan teknologi bermula dari revolusi 1.0 sehingga ke revolusi 4.0. Selain itu, ia adalah untuk membantu memahami dan mengenal pasti penggunaan gadget dan teknologi moden kepada masyarakat dalam kehidupan seharian manusia. Di samping itu, kita juga dapat mengenal pasti manfaat dan mudarat penggunaan gadget dan teknologi moden kepada masyarakat, dan akhir sekali, kita mampu mengkaji dan mengenal pasti implikasi kepada masyarakat tentang penggunaan gadget dan teknologi moden. Latar belakang kajian. Istilah revolusi industri pertama kali digunakan pada tahun 1799 dalam surat utusan dari Paris. Revolusi perindustrian bermula pada tahun 1820 hingga 1840 di Great Britain. Bagi British, revolusi perindustrian ini adalah perubahan daripada buruh manusia kepada buruh mesin dalam sektor pembuatan menggunakan tangan kepada penggunaan mesin yang dikuasakan oleh kuasa wap dan air. Revolusi 2.0 bermula pada 1870 dan melibatkan penggunaan tenaga elektrik dalam pembuatan berskala besar. Revolusi perindustrian kedua lebih menumpukan kepada pembangunan teknologi seperti pembangunan rel, industri besi dan keluli, dan pengembangan penggunaan mesin dalam pelbagai sektor. Kestabilan keamanan domestik selepas ketibaan Revolusi England membantu menjadikan negara lebih cekap dan aman. Industri 3.0 adalah masa apabila teknologi baru digunakan untuk membantu sektor pengeluaran. Revolusi ini berlaku apabila komputer dan teknologi maklumat digunakan untuk pengeluaran. Mesin digital memudahkan aktiviti dan pekerjaan manusia supaya manusia boleh melakukan perkara lain yang membantu mengoptimumkan kebolehan mereka. Tetapi, tugas manusia tidak boleh diganti 100% kerana masih ada kerja memerlukan tenaga manusia.
Revolusi Industri 4.0 ialah suatu tempoh masa apabila mesin menjadi lebih pintar dan cekap, membawa kepada perubahan. Terdapat teknologi membantu meningkatkan otak dan menjadikan lebih bijak dan produktif. Bukan semua memberi kesan positif, tetapi banyak juga kesan negatif seperti banyak perniagaan gulung tikar kerana bersaing dengan syarikat yang lebih besar. Memahami dan mengenal pasti penggunaan gadget. Gadget ialah alat juga sebahagian daripada boleh dibawa ke mana sahaja, membawa kepada penciptaan gadget seperti telefon, komputer, jam tangan dan banyak lagi. Saya akan menerangkan mengenai objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti manfaat dan mudarat penggunaan gadget. Manfaat yang pertama ialah mengakses maklumat dengan cepat. Masyarakat dapat menambah maklumat dan ilmu pengetahuan dengan hanya di hujung jari. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui isu semasa yang berlaku sekarang dengan hanya mengakses maklumat di internet. Bukan itu sahaja, pengguna juga dapat menyimpan data yang penting di dalam gadget. Hal ini sangat memudahkan pengguna kerana data akan disimpan dengan selamat. Manfaat seterusnya ialah sistem perhubungan yang berkesan. Gadget merupakan alat yang digunakan untuk menghubung dua individu atau kumpulan yang berada di kawasan berbeza. Contohnya, berkomunikasi dengan keluarga yang berada di kampung. Hal ini dikatakan demikian kerana ada sesetengah masyarakat yang tidak dapat pulang ke kampung ketika hari raya. Oleh itu, mereka boleh menggunakan gadget untuk menghubungkan mereka. Mudarat penggunaan gadget ialah hilang kemahiran berkomunikasi. Pengguna yang sering menggunakan gadget dan tidak berinteraksi dengan orang ramai. Oleh itu, mereka akan merasa kekok untuk berkomunikasi secara bersemuka dengan orang ramai. Selain itu, pengguna yang sering menggunakan gadget menggunakan bahasa yang ringkas menyebabkan penggunaan bahasa Melayu yang betul semakin dilupakan. Oleh itu, mereka akan lebih cenderung dengan menggunakan bahasa ringkasan. Mudarat penggunaan gadget yang seterusnya ialah masalah kesihatan dan keletihan. Pengguna tidak mendapat tidur dan rehat yang cukup akibat penggunaan gadget yang melampau dan berpanjangan. Contohnya, pengguna bermain permainan video sehingga lewat malam akan mengakibatkan seseorang itu akan mendapat penyakit seperti migrain dan kelesuan pada keesokan harinya. Implikasi dan cadangan ialah penggunaan gadget yang melampau akan menyebabkan rabun pada usia muda akibat pencahayaan dari gadget. Seterusnya ialah ketagihan untuk sentiasa menggunakan gadget sehingga menyebabkan penyakit nomofobia, iaitu penyakit yang takut untuk meninggalkan telefon pintar. Selain itu, menggunakan gadget berlebihan akan membuat seseorang itu menanggungkan pekerjaannya yang lain. Oleh itu, penggunaan gadget ini perlulah dipantau oleh ibu bapa supaya anak-anak mereka tidak menggunakan gadget sehingga lewat malam. Kesimpulan bagi tajuk yang telah dikaji ialah kami mengetahui bahawa penggunaan gadget dan teknologi moden ini telah memberi pelbagai kesan baik maupun buruk, iaitu dari pelbagai perspektif kepada manusia yang menggunakannya. Selain itu, kami juga telah membincangkan beberapa impak dan cadangan dalam mengatasi masalah ini. Gadget dan teknologi moden ini diciptakan bukan tujuan negatif, malahan diciptakan untuk memudahkan urusan manusia. Oleh itu, setiap pengguna perlulah berwaspada terhadap penggunaan gadget dan teknologi moden secara berhemah bagi mengelakkan penyalahgunaan terhadapnya. Tambahan pula, gadget dan teknologi moden memang sangat Berakhirlah sudah kisah kita dalam percintaan. Sudah cukup sudah.